إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada malam yang penuh dengan keberkatan setelah kita berhenti lebih kurang 2 bulan lah. Pertemuan kuliah kita ni kita berhenti Ramadan, sambung dengan Syawal, dan alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu semula. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkenalan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya percaya sebahagian besar kita sebut nama dia kita tahu dia ni sahabat. Walaupun mungkin kita tak pernah dengar kisah hidup dia secara lebih terperinci, tapi dengan nama pun kita kurang-kurang kenal dah. Ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang saya maksudkan itu adalah Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ada sebut namanya Zubair, ada sebut namanya Az-Zubair. Mana-mana pun boleh lah. Bin Awwam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia salah seorang dari sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak sedar ataupun mungkinlah kita tahu ataupun kali pertama kita dengar Zubair bin Awwam dia mempunyai hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur, berbagai sudut. Dia punya hubungan dengan Nabi. Yang pertama, dia adalah sepupu Nabi melalui jalur mak dia. Kerana mak dia adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, dua beradik dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia ni adalah mak menakan Nabi. Maka hubungan dia yang dengan Nabi yang pertama, dia adalah sepupu menerusi jalur mak dia. Yang kedua, dia adalah anak menakan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, kerana ayahnya, ayah Zubair ni yang bernama Awwam, dua beradik dengan Khadijah. Sebahagian riwayat menyebutkan dia adalah adik dan sebahagian kata dia abang kepada Khadijah. Tapi yang pasti mereka dua beradik. Awwam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Maka hubungan dia dengan Nabi menerusi jalur sebelah ayah, dia adalah anak saudara kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hubungannya dengan Nabi menerusi jalur isterinya. Kerana isteri kepada Az-Zubair adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, sementara isteri Nabi adalah Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Jadi isteri dia, isteri Zubair dengan isteri Nabi dua beradik satu ayah. Jadi Nabi dengan Az-Zubair adalah biras. Maknanya dia punya hubungan pelbagai dengan Nabi ni. Boleh disebut sepupu, boleh disebut juga dia anak menakan isteri Nabi, dan dia juga adalah biras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jarang-jaranglah ada di kalangan sahabat yang punya hubungan demikian. Seperti mana Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nama penuhnya adalah Az-Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya. Makna dia sampai tang Qusay, dia bertemu dah dalam nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana salah seorang daripada datuk Nabi bernama Qusay. Jadi hubungan kekeluargaannya dengan Nabi bertemu di datuk yang bernama Qusay. Ayah kepada Zubair adalah Awwam. Awwam ni orang kita jarang labuh nama. Awwam ini nama orang Arab. Awwam bin Khuwailid dia salah seorang yang
orang kenamaan lah, ataupun dia punya pangkat kedudukan tersendiri dalam suku kaum mereka. Mereka ni dari Bani apa? Bani Asad. Nabi dari Bani Hashim. Zubair ni keturunannya termasuk Khadijah dari Bani Asad, satu kabilah besar di kalangan orang Quraisy. Dan pak dia, ayahnya punya kedudukan tersendiri. Dan waktu itu orang-orang Arab Quraisy ni menjadi kebiasaan mereka perang dengan puak-puak yang tak sependapat dengan mereka perang. Sehingga berlaku satu perang besar sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang tu namanya Harbul Fijar. Perang Fijar yang membawa kepada terbunuhnya Awam bin Khuwailid. Jadi ayah kepada Az-Zubair terkorban ataupun terbunuh sebelum daripada kedatangan Islam. Waktu tu Nabi dah ada, tapi sebelum daripada Nabi membawa risalah Islam, dia telah terbunuh dalam satu perang. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab sejarah, kita akan jumpa perang namanya Perang Fijar, satu perang besar yang berlaku di kalangan orang-orang Quraisy sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ayahnya meninggal, Zubair waktu tu masih lagi berusia bayi. Bayi lah, makna bawah setahun dua ni kita panggil bayi, masih lagi usia yang kecil. Itu ayahnya. Manakala ibunya adalah Safiyah yang kita sebut tadi, Safiyah binti Abdul Muttalib, di mana ibunya adalah adik-beradik kandung kepada ayah Nabi, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah, kan anak Abdul Muttalib ni ramai, 16 orang, yang pelbagai ibu lah. Safiyah dia punya mak sama dengan mak kepada Abdullah. Mak dia sama, makna dia adalah saudara kandung dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Safiyah dia sangat rapat dengan Nabi sejak daripada Nabi kecil lagi. Dia sangat rapat kerana jarak usianya tidaklah jauh dengan Nabi. Seperti mana Nabi dengan pak penakan seorang lagi yang bernama Hamzah, jarak usia dia pun tak jauh. Jadi dia punya hubungan ni sangat rapat lah. Walaupun statusnya seorang mak menakan, seorang anak menakan, tapi oleh kerana jarak umur yang tak berapa nak jauh, maka hubungan dia pun sangat dekat dan sangat rapat. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, semasa Az-Zubair ni usianya kecil, mak dia panggil dia. Kan orang-orang Arab ni dia jadi satu kebiasaan beri nama, beri kunyah, beri gelaran. Panggil kepada Zubair dengan panggilan Abu Tahir. Abu Tahir. Kerana mengambil sempena gelaran pakcik dia. Ada seorang pakcik dia, ataupun pak menakan lah bahasa kita ni, yang juga pak menakan Nabi, nama Zubair bin Abdul Muttalib. Nama Zubair. Jadi gelaran kepada Zubair bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi ni, yang meninggal sebelum daripada zaman kebangkitan Nabi, orang panggil dia Abu Tahir. Jadi Safiyah bila dia dapat anak ni, dia gelarkan anak dia dengan Abu Tahir kerana dia nak ambil satu sempena lah dengan abang dia yang mungkin orang terkenal pada waktu itu. Tapi selepas daripada dia dewasa, Az-Zubair dewasa, masuk Islam, nikah, dapat anak, anaknya bernama Abdullah, maka orang lebih kenal dengan panggilan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Abu Tahir tu waktu dia remaja ya. Nama tu orang lupa, orang panggil dia dengan panggilan Abu Abdillah. Hadirin mukminin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka beri gelaran kepada sahabat-sahabat dia. Ada sahabat Nabi yang digelar Saifullah. Ada sahabat Nabi yang digelar Asadullah. Ada yang macam-macam gelaran. Gelaran kepada Zubair yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hawari Rasul. Hawari. Hawari maknanya pembantu, pembela. Kerana daripada zaman dia masuk Islam, mula-mula dia masuk Islam, ketika itu usianya masih remaja, dia telah mewakafkan, bahasa untuk kita fahamlah, mewakafkan diri dia untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesetiaan yang begitu hebat yang ada pada diri Zubair, sehingga Nabi beri gelaran kepada dia Hawari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawari, Nabi kata dalam satu hadis, setiap daripada Nabi akan ada pembantu.
Inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyi Az-Zubair. Pembantu aku adalah Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Macam mana dalam Quran, dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Isa alaihi salam yang ada golongan hawariyin, orang-orang yang bersama dengan dia, pembantu setia. Maka Nabi bagi gelaran tu kepada Az-Zubair atas sifat kesetiaan dia kepada Nabi. Kalau hari ini mungkin dia dapat pingat setia apa ke, macam itulah lebih kurang gelaran yang dapat kepada Zubair adalah Hawari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila ayah dia meninggal ketika dia masih bayi, maknanya dia diasuh sepenuhnya oleh mak dia, Safiyah. Dan mak dia yang kata Safiyah binti Abdul Muttalib, dia punya style didikan dia keras dan tegas. Sehingga kan orang ramai pun takut tengok. Orang kata apa ni, orang kata macam-macam. Tapi Safiyah punya prinsip dalam mendidik kepada Az-Zubair begitu keras dan tegas, yang akhirnya melahirkan Zubair sebagai seorang tokoh, hasil didikan dia yang keras. Kerana Safiyah ni dia bukan macam orang kebanyakan, bukan macam orang perempuan yang lain. Biasa orang perempuan ni kita tahulah dia ada sensitifnya. Tapi Safiyah ni dia mungkinlah sebab kematian suami ketika dia masih ni, dia jadi terdidik, terlatih dengan hidup berdikari, dan seterusnya dia didik anak dia dengan cara yang macam tu. Ada kisah Safiyah ni, ada kisahnya dalam perang Uhud. Bila abang dia Hamzah meninggal, kan kita tahu Hamzah pak menekan Nabi, dan Hamzah dalam perang Uhud dicederakan seteruknya lah, sampai riwayat sebut dia ditoreh hidung, dibuang dilukakan, dipotong telinga, sehingga orang tengok ni rasa macam, dan Nabi sendiri tengok pun sedih. Bila dapat berita ni kepada Safiyah nak tengok, nak pergi tengok abang dia ni, nak pergi tengok abang dia yang orang buat macam-macam ni. Nabi bagi isyarat kepada Az-Zubair untuk sekat. Mana jangan bagilah sekali dia pergi, sekali dia teriak apa, dia rasa sedih. Tapi Safiyah nak tengok juga, dan ternyata bila dia tengok, dia mampu untuk tahan. Ni yang kata jiwanya tu jiwa yang kental, jiwa yang tegas, jiwa yang bukan keras, tapi memang dalam dia ada satu semangat yang luar biasa. Begitu juga dalam perang Khandaq, Safiyah diriwayatkan dia waktu perang Khandaq kan orang Islam dikepung, orang Islam duduk Madinah, musuh datang, Nabi gali parit sebagai cara benteng. Dalam Madinah ada kelompok Yahudi lagi, Bani Quraizah, yang mereka ni duk khianat, duk buat perancangan sulit ni dalam Madinah, duk tolong orang-orang luar ni. Waktu tu Safiyah dia membunuh seorang Yahudi yang cuba mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan keberaniannya luar biasa. Jadi atas sifat-sifat tegas dan kerasnya Safiyah, itulah cara dia mendidik anak dia. Dia mendidik Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan bukan bermakna bila dia didik dengan cara yang macam tu dia tak ada sifat kasih sayang, bukan. Dia tumpahkan kasih sayang, tapi kaedah dan cara yang dia pilih agak keras. Orang zaman lalu mungkin dia rasa pelik lah, tapi itu yang dilakukan oleh Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha wa ardah. Dari mukminin yang dikasihi sekalian, Zubair bin Awwam dari sudut ciri-ciri fizikal, bila kita cerita tentang sejarah para sahabat ni, kita nak sebut tentang contoh secara nampak tak boleh lah, bagi kita tak ada rakaman-rakaman apa. Cuma berdasarkan riwayat-riwayat kita cerita semula. Gambaran tu disebut yang kata Zubair bin Awwam dari sudut fizikal ni, dia seorang yang tinggi dan tegap. Memang tokoh lah. Tinggi badan dia dan tegap. Kulitnya berwarna agak kita katakan dia panggil apa, dia bukan gelap sangat, dia bukan cerah sangat, sederhana lah, sederhana. Dan Urwah bin Az-Zubair menyatakan, Urwah bin Az-Zubair iaitulah anak dia sebut, ayah aku ni seorang yang sangat tinggi. Jika dia naik kuda, seolah-olah nampak macam kaki ni sampai ke bawah, seolah-olah nampak macam tu. Nak abang kata tingginya fizikal yang ada pada diri Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika sebelum Islam, zaman sebelum Islam, mungkin usianya 11-12 tahun waktu tu,
dia dah terlibat dah hidup dengan didikan mak yang keras ni, dia menjadi seorang yang berani. Kalau duk tumbuk dengan kawan-kawan, dia kira boleh kat dia ya. Sampai dia pernah tumbuk dengan orang yang lebih dewasa dari dia. Ini cerita sebelum Islam ni. Bergaduh dengan orang yang lebih dewasa, dia menang. Bila orang cerita dekat mak dia rasa kira okey lah. Kira boleh lulus dah tarbiyah aku ni, sebab dia jadi seorang yang sangat berani. Bagaimana Az-Zubair masuk Islam? Zubair ibn Awam salah seorang sahabat yang terawal memeluk Islam, antara golongan yang boleh dikategorikan sebagai as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang awal memeluk Islam. Dan usianya ketika dia masuk Islam, tentu agak berapa? Usianya 16 tahun. Satu usia yang sangat-sangat remaja, tetapi hasil dari didikan dia duduk dengan mak dia jadi orang yang begitu matang. Bila mana dia terima sahaja cerita tentang Islam, dia masuk Islam melalui siapa? Melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu tuan-tuan, imbas semula apa yang kita duk bincang dalam beberapa pertemuan, kita sebut nama Abdul Rahman ibn Auf, kita sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas, kita sebut nama Talhah bin Ubaidillah. Semua mereka ni masuk Islam melalui dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Termasuklah orang yang kita sebut malam ni, Zubair bin Awam, dia juga masuk Islam hasil dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Makna jasa Abu Bakar ni cukup luar biasa. Abu Bakar bila dia dapat Islam, dia tak simpan Islam tu untuk dia. Dia rasa Islam ini patut dikongsi. Maka dia cari kenalan-kenalan rapat ni, orang-orang yang dia kenal, yang dia yakin dan percaya kalau dia cerita Islam kat mereka ni, mereka tak akan tolak. Bila dia cerita saja, Zubair umur 16 tahun. Bila dia cerita, dia dengar, dia tahu. Dia pertimbang dengan akal, dengan fikiran yang dia ada, dia tahu ini kebenaran. Maka dia ikut Nabi SAW. Ketika itu dia usia cuma 16 tahun, bersama dengan Talhah bin Ubaidillah. Dia pun masuk Islam lebih kurang dekat-dekat masa yang sama. Walaupun mak dia seorang yang keras, tegas kita sebut tadi, tapi bila dia dapat berita kata Zubair masuk Islam, mak dia tak alang. Bahkan mak dia sokong, sebab mak dia kenal anak menakan yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak dia sokong, dan tak lama kemudian Zubair masuk Islam dulu, tak lama kemudian maknya turun untuk memeluk Islam dan menjadi golongan as-sabiqin, orang-orang yang awal dalam senarai nama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safiyah mak kepada Zubair, sahabat Nabi radhiyallahu taala anha. Biasa kalau kita baca orang wanita yang macam tu keras ni, kalau terima anak masuk Islam, dia akan bantah lah. Tapi tidak berlaku kepada Safiyah. Bahkan Safiyah sendiri memeluk Islam kemudiannya dan berhijrah ke Madinah bersama dengan Zubair bin Awam bila sampai waktu yang diizinkan oleh Nabi SAW. Bila dia masuk Islam, waktu sebelum Islam, waktu mak duk didik dia dengan keras ni, pak menakan tak setuju. Pak menakan duk marah. Ya, bila mak ni duk didik dengan keras, dengan tegas, pukul ni sebagai didikan, pak menakan Zubair daripada ayah dia, ada nama Naufal, ada nama apa, 2-3 orang, dia pun tak setuju. Bahkan dia pun bantah, sebab kesian kat budak ni. Tapi bila dia masuk Islam, mak dia okey, mak dia masuk Islam sekali, pak menakan hak duk bantah untuk apa, dera lah dalam bahasa dia pun Zubair. Pak menakan dia yang dera. Bila dapat tahu kata masuk Islam, oh dia pun tak puas hati, dia pun marah. Tadi dia pun simpati kat dia, tapi bila dengar kata dia masuk Islam, maka dia pun buat macam-macam. Dia pun tangkap dia pun ikat dia pun seksa dia. Antara cara seksa zaman tu, dia salai, bakar api. Dia tak tahulah api tu, tapi dia salai orang tu, bagi hangat, bagi apa terbakar. Itu tindakan yang dibuat kepada Zubair bin Awam. Dalam satu riwayat yang direkodkan oleh Imam Al-Hakim, dia cerita bagaimana satu ketika Zubair bin Awam, bapa saudara Zubair bin Awam, telah memaksanya untuk duduk di atas sehelai tikar. Pak menakan ni paksa duduk atas sehelai tikar dengan tangan apa ikat, lalu dibakar tikar tu. Ikat, duduk atas tikar, bakar tikar. Lalu ditekan, kamu hendaklah keluar, tinggallah, kembalilah kepada agama datuk nenek moyang kita.
Kata Az-Zubair bin Awam, lan arji'a ila al-kufri abada. Aku sama sekali tak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Walaupun api duduk Mekah, tapi kerana kekentalan jiwa yang ada pada Zubair bin Awam, dia mengaku ataupun dia tak tunduk kepada tekanan daripada pak menekannya. Umur 16 tuan-tuan. Bayangkan seorang budak umur 16 ni dikatakan ke tempat tapi hebat dan berani yang ada pada diri Az-Zubair bin Awam. Dalam pertemuan lepas kita cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tuan-tuan ingat cerita Sa'ad, di antara istimewanya Sa'ad, dia menjadi orang pertama dalam Islam yang melepaskan anak panah. Kerana dia hebat dalam bidang ilmu panah memanah. Jadi orang Islam yang pertama melepaskan anak panah di jalan Allah adalah Sa'ad. Sementara Zubair adalah orang pertama dalam Islam yang menghunus pedang kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana berani dah. Dia hunus pedang kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain-lain. Dalam Islam ni orang pertama yang berani untuk tunjukkan dia punya keberanian nak pertahankan Islam adalah Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Di mana satu ketika telah tersebar berita bahawa Rasulullah ditangkap dan diseksa oleh pembesar Quraisy. Apabila berita ini sampai di telinga Zubair, beliau terus mengambil pedangnya lalu menghunusnya ke arah tempat yang diberitakan Rasulullah ditangkap. Waktu zaman Mekah ni. Zaman Mekah, zaman orang tak berani tunjuk, tapi oleh kerana orang dah riuh rendah kata kononnya Nabi ditangkap, disiksa, dia ambil pedang dia, dia pergi cari dan dia keluar di khalayak terbuka untuk tunjukkan dia sanggup untuk tempuh segala risiko demi cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas sebab itulah dia diiktiraf oleh sejarawan sebagai orang pertama yang menghunuskan pedangnya dalam sejarah Islam kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang perempuan yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita duk tahu dalam sejarah ni, Nabi bila sampai di Madinah, Nabi persaudarakan orang Islam dari Muhajirin dengan Ansar. Yang ni kita duk baca dalam sejarah. Rupanya tindakan mempersaudarakan orang Islam dengan orang Islam ni Nabi dah buat pun di zaman Mekah. Di zaman Mekah pun Nabi dah buat sama-sama orang Islam ni, oleh kerana orang Islam sikit, kelompok mereka sangat minoriti, jumlah yang begitu terhad. Jadi Nabi persaudarakan antara seorang sahabat dengan seorang sahabat, bagi jadi macam adik-beradik. Jadi waktu tu Az-Zubair telah dipersaudarakan dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini disebut oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dia senaraikan nama-nama sahabat yang dipersaudarakan atas sifat Islam, atas sifat persaudaraan Islam, berlandaskan kepada kebenaran dan rasa kasih sayang. Maka Nabi persaudarakan dia. Abu Bakar Nabi persaudarakan dengan Umar. Hamzah Nabi persaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Uthman Nabi persaudarakan dengan Abdul Rahman ibn Auf. Zubair Nabi persaudarakan dengan Abdullah ibn Mas'ud. Ini zaman Mekah. Sama-sama orang Mekah pun Nabi dah buat. Cuma cerita yang masyhur Nabi buat tu bila sampai Madinah. Ya, di Madinah Nabi buat pula. Tapi di Mekah pun Nabi persaudarakan mereka ni bagi jadi rapat. Dan bila dipersaudarakan, mereka akan sama-sama rasa kasih sayang tu bertambah, pertahankan saudaranya yang ditekan dan sebagainya. Az-Zubair dipasangkan dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, seorang lagi sahabat yang cukup hebat yang insya-Allah nanti sampai masanya kita akan berkenalan dengan Abdullah ibn Mas'ud. Az-Zubair terlibat dalam hijrah ke Habsyah. Dia terlibat hijrah ke Habsyah. Kali pertama, kali kedua tu Zubair pergi Habsyah sana tu, Ethiopia, Afrika. Pergi dan di sana kan kita baca hadis yang Nabi SAW arahkan para sahabat. Nabi kata di Habsyah sana ada raja yang adil, ada raja yang tidak menzalimi siapa-siapa yang di bawahnya. Pergi sana sehingga Allah Ta'ala tunjuk jalan keluar. Sahabat pergilah, pergi untuk dapatkan perlindungan di Habsyah sana. Dan An-Najashi, gelaran kepada Raja Najashi, Raja Habsyah, dia beri perlindungan. Dia tak apa-apakan dia beri perlindungan, sediakan tempat, berikan perlindungan. Dia tak kacau dia orang Islam ni. Dan Zubair ni bila dia pergi duduk sana,
punya yang kata sifat beraninya ni, sampai satu ketika ada musuh kepada Habsyah ni, yang bukan orang Mekah lah, musuh mereka ni. Habsyah pada waktu itu Nasrani. Musuh mereka ni perang, serang, nak rebut kuasa, nak jatuhkan kekuasaan Najasyi pada waktu itu. Zubair ni berani dah sampai dia turut terlibat dalam perang tu, walaupun tidaklah berskala besar, tapi dia turut terlibat untuk nak pertahankan Najasyi. Walaupun dia orang luar, dia tak kenal mengenal, tapi kerana sifat beraninya. Dan dia pula dengar Nabi kata ini raja yang adil, maka menjadi tanggungjawab dia untuk pertahankan. Akhirnya Najasyi menang. Najasyi menang dan Zubair terlibat, walaupun tidaklah secara langsung, tapi dia turut terlibat dalam peperangan tersebut. Kemudian sampai satu masa Nabi orang Islam balik daripada Habsyah, duduk pula di Mekah dan sebagainya, sehinggalah para sahabat diizinkan untuk berhijrah ke Madinah. Bila sahabat diizinkan untuk berhijrah, Zubair bin Awam termasuklah dalam orang-orang yang berhijrah pada peringkat awal. Dan usianya ketika itu 28 tahun. Umurnya waktu hijrah 28 tahun. Beberapa ketika sebelum hijrah, mungkin setahun dua sebelum daripada hijrah, dia telah dikahwinkan dengan puteri kepada Abu Bakar yang bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardah. 2 tahun ataupun lebih kuranglah sebelum daripada hijrah, dia menikah dengan Asma. Dan waktu di hijrah, waktu Asma hijrah, Asma sedang mengandung ataupun hamil anak pertama mereka, yang kemudiannya lahir di Madinah dan diberi nama dengan nama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu wa ardah. Asma, isteri kepada Zubair ni, dalam hijrah dia turut mainkan peranan dalam hijrah Nabi. Tentang bila sampai cerita hijrah, orang akan sebutlah sahabat-sahabat yang berperanan. Asma peranannya apa? Dia menyediakan bekalan makanan. Bila dia bungkus makanan ni, dia nak ikat. Zaman tu dia buh dalam kantung ke dalam apa ke, nak ikat tak ada tali. Maka akhirnya dia kerat tali yang dia ikat pinggang dia, kerat di baju dia tali tu. Sebab tu dia digelar dengan Zatun Nitaqain, orang yang punya 2 tali ikatan. Kerana dia sanggup untuk korbankan tali yang ada di baju dia untuk diikat ni. Dan dalam sebahagian riwayat sebut, walaupun riwayat itu adalah dipertikaikan, tapi riwayat sirah, Asma terlibat dalam hijrah ni. Dia naik ke bukit tu, Gua Sur, untuk hantar bekalan makanan kepada Nabi dan ayahnya Abu Bakar, dalam keadaan dia sedang hamil pada waktu tu. Luar biasa. Jadi Asma inilah yang dinikahkan Abu Bakar dengan Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bila dia sampai di Madinah, maka Nabi persaudarakan dia pula dengan seorang sahabat Ansar. Tadi Abdullah bin Mas'ud di Mekah, dia dipasangkan sebagai 2 orang saudara. Sementara bila sampai di Madinah, Nabi persaudarakan dengan sahabat Madinah, orang Ansar yang namanya Salamah ibn Waqqash radhiyallahu taala anhu wa ardah. Salamah ibn Waqqash dipersaudarakan dengan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Keluarga Rasulullah dan keluarga Abu Bakar antara golongan yang terakhir berhijrah ke Madinah. Antara golongan terakhir. Yang awal ini banyaklah. Yang awal di antaranya Abu Salamah, orang yang awal. Antara yang awal juga Abdullah bin Ummi Maktum. Antara yang terawal juga yang Nabi arahkan hijrah, Salim Maula Abi Huzaifah, seorang bekas hamba yang akhirnya dia jadi imam di Madinah sebelum kedatangan Nabi. Ini orang-orang awal. Kemudian berperingkat-peringkat sahabat hijrah sampai yang paling last, ujung-ujung ni keluarga Nabi dengan keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Beberapa hari setelah ketibaan Rasulullah dan Abu Bakar, barulah ahli keluarga mereka tiba di Madinah. Ini termasuklah Asma yang sedang mengandung zuriat Zubair bin Awam. Tidak berapa lama Asma berada di Madinah, beliau melahirkan bayi sulungnya yang diberi nama Abdullah bin Zubair. Bayi ini lahir dalam tahun pertama hijrah. Maka Abdullah bin Az-Zubair adalah bayi muhajirin yang pertama yang lahir di Madinah. Bayi muhajirin yang pertama. Dia lahir, sebahagian riwayat kata dia Quba, tapi bumi Madinah lah. Dia jadi orang pertama. Yahudi
waktu orang Islam duk mai hijrah ni, depa kata oleh kerana orang Islam dan orang Islam Madinah sediakan layanan yang baik, Yahudi tak puas hati. Yahudi kata habis hampa lepas ni pakat mandui habis. Jadi waktu tu kebetulan tak ada orang yang melahirkan anak. Sehinggalah Asma' datang, Asma' melahirkan anak. Jadi orang Islam seronok kerana menafikanlah tuduhan palsu orang-orang Yahudi yang kononnya orang Islam ni bila hampa terima orang Mekah mai ni hampa pakat tak ada lah siapa pun tak boleh lahir dah di sini. Kata orang-orang Yahudi. Yang akhirnya bila Asma' lahir, okey, hilanglah dakwaan palsu tersebut. Di Madinah, antara tanggungjawab yang Nabi bagi kepada Az-Zubair bin Awam adalah, Zubair ni salah seorang dari jurutulis Nabi, jurutulis wahyu. Waktu tu tak ramai orang yang boleh tulis ni, yang boleh tulis. Jadi ada sahabat-sahabat yang ada kemahiran menulis, Nabi lantik mereka jadi jurutulis wahyu. Bila wahyu turun diarahkan untuk tulis. Antaranya adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Zubair waktu dia sampai di Madinah, dia pernah diuji dengan sakit kulit. Sakit kulit. Dia gatal dia apa? Sehingga Nabi beri keizinan pada dia untuk dia pakai pakaian sutera sebagai ubat kepada kulit ni. Dia suka hadiah kepada Nabi. Dia ada hadiah-hadiah tersendiri. Macam contoh dia balik dari Habsyah, dia hadiah kepada Nabi tongkat dari Habsyah. Dan Nabi guna tongkat tu pergi rata. Jadi bila dia sakit, Nabi hadiahkan kepada dia pakaian dari sutera, dan sutera tu dia guna dan diizinkan. Walaupun sutera ni orang lelaki tak boleh, tapi dalam keadaan tertentu ada rukhsah dan kelonggarannya untuk ubat dan sebagainya, maka dia pakai pakaian itu untuk menghilangkan penyakit kulit yang timpa kepada Az-Zubair. Az-Zubair ibn Awam, oleh kerana dia masuk Islam sejak awal, dia dapat tarbiyah langsung dari Nabi SAW. Dia ni terkenal, tadi kita sebut dia berani, dia pejuang, dia hebat. Dari sisi lain, dia seorang yang sangat warak. Kadang-kadang berani dengan warak ni nampak macam tak ni, tapi Zubair dia ada semua tu. Dia seorang yang berani dan dia seorang yang sangat warak. Warak bukan warak ni orang kita, dia warak dia kata tunduk, dia kata warak. Dah warak ni makna apa? Dia jaga kehidupannya dengan sumber-sumber yang halal. Dia buat benda-benda yang wajib, dia tambah dengan benda-benda yang sunat. Itu namanya warak. Dan dia ni antara sifat warak yang ada pada diri Az-Zubair, diriwayatkan dia tak tinggal solat sunat walaupun ketika musafir. Hebat ni. Ini sifat warak. Makna warak ni apa? Kita sebut tadi, dia buat benda-benda yang wajib dan dia tambah dengan benda yang sunat. Dia cukup tegak. Sembahyang sunat ketika musafir ni bukan semua orang boleh buat. Ketika tak musafir pun ialah orang yang bagus-bagus dah dia buatlah. Tapi orang kebanyakan kalau tak musafir pun jarang-jarang, musafir lagi lah. Tapi Zubair tak tinggal. Hatta kalau musafir, dia akan salat sunat atas kenderaan. Kan salat sunat atas kenderaan dibolehkan dan tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Kalau salat sunat itu atas kenderaan, kita boleh buat tapi kita tak buat. Kita duduk naik kereta naik tak buat, kita rasa pelik. Tapi Zubair sembahyang atas kenderaan ni macam biasalah bagi dia. Sebab dia suka untuk menghabiskan masanya dengan tempoh berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Az-Zubair ibn Awam, iaitulah dari satu sudut dia seorang yang sangat warak. Kemudian Zubair bin Awam dia mewarisi cara dari mak dia. Mak dia didik dia dengan agak keras, agak tegas. Maka dia dengan anak-anak dia macam tu. Dia didik anak-anak dia dengan cara yang sedikit keras. Tapi dalam pada masa yang sama dia sangat menumpahkan kasih sayang kepada anak dia. Anak ni terdidik dengan keras, tapi dalam masa yang sama dia seimbangkan. Dia bukan sampai keras semua, tapi ada ketikanya dia tunjukkan kasih sayang. Dia main dengan anak apa semua, tapi dalam pendidikan dia sangat tekankan. Ini kata, sebab tu konsep pendidikan dalam Islam ni mengambil konsep Al-Quran, dia ada dua unsur. Satu dia panggil targhib dan satu dia panggil tarhib. Ini dua unsur Al-Quran yang diaplikasikan oleh Nabi SAW dalam tarbiyah kepada para sahabat, yang sahabat gunakan untuk mendidik generasi mereka. Iaitulah targhib. Satu ketika dia beri rangsangan. Beri rangsangan. Buat ni dapat ni. Buat ni dapat ni. Buat ni dapat pahala. Pahala ni dapat.
dia kempen untuk targhib, beri rangsangan. Dalam satu ketika dia tak targhib saja, ketika lain dia tarhib, beri ancaman. Jangan buat ni, jangan buat ni, buat ni salah, buat ni dapat dosa. Jadi pendidikan yang macam ni dia akan jadi seimbang. Apabila ada dua unsur, satu dipanggil targhib dan satu dipanggil tarhib. Targhib wa tarhib. Sebab Imam Al-Munziri, seorang ahli hadis, dia ada kitab Targhib wa Tarhib, hadis-hadis yang berbentuk rangsangan dan hadis-hadis yang berbentuk ancaman, dia gabungkan. Ini sistem pendidikan Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan buka Quran, Al-Quran ketika dia cerita tentang ayat-ayat syurga, dia tak akan lupa untuk cerita tentang ayat-ayat neraka. Bila mai pula cerita tentang ayat neraka, dia tak akan sampai neraka sampai orang jadi takut, dia akan cerita tentang syurga supaya ada unsur-unsur pengharapan di sana. Ya, sebab tu perlu untuk gabung jalin antara kedua-dua ni. Tak boleh untuk kita kempen buat baik ya, tanpa kita kempen juga ataupun tekankan juga jangan buat jahat. Tak boleh juga kita hanya tekankan jangan buat jahat, jangan buat jahat, tapi kita tak sediakan saluran. Apa alternatif kepada jahat ni tinggal, kita ganti dengan benda baik. Jadi dia kena seimbang. Seimbang inilah sistem pendidikan Al-Quran yang diaplikasikan oleh para sahabat Nabi, termasuklah Abdullah bin Zubair dalam mendidik anak-anak dia. Az-Zubair ibn Awam di antara sahabat yang kaya. Yang kaya. Waktu Nabi mula sampai di Madinah, apa orang Madinah yang waktu tu ada di Madinah, ekonomi mereka dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ekonomi Madinah orang Yahudi. Kerana orang-orang yang masuk Islam, kan sahabat-sahabat masuk Islam awal, sebelum Nabi sampai dia masuk Islam. Orang Arab yang masuk Islam ni, dia tak pandai menega, dia tak pandai berdagang, dia cuma mahir dalam bercucuk tanam. Pertanian serah kat mereka lah. Mereka kertilah tanam. Sebab tu kurma apa semua terhasil di Madinah. Tapi dia tak reti nak pasarkan, dia tak reti nak menega. Perniagaan dikuasai oleh orang Yahudi. Sementara sahabat-sahabat yang mai dari Mekah, mereka serah kat mereka, mereka ahli perniagaan. Kalau suruh tanam, mereka tak reti lah. Sebab Mekah tak boleh nak tanam apa. Mekah tak ada apa, pokok kurma pun tak ada. Adalah sikit-sikit, tapi dia tak boleh nak menghasilkan sumber tanaman yang begitu jenuh macam Madinah. Tapi orang Mekah istimewanya, mereka pandai menega. Jadi sebab tu bila sampai saja orang Islam di Madinah, Nabi persaudarakan dan Nabi gabung jalinkan dua ni, menyebabkan orang Yahudi mula tengok dan mereka takut. Bila Nabi jalinkan, orang Mekah dengan orang Madinah hampa kawan. Hak Mekah pakarnya apa? Perniagaan. Madinah pakarnya apa? Perladangan, pertanian, gabung dua-dua. Jadi akhirnya orang Islam boleh menguasai ekonomi, yang menyebabkan Yahudi tak puas hati kepada Nabi SAW. Jadi salah seorang dari sahabat Mekah yang datang ke Madinah yang mahir dalam perniagaan ni adalah Az-Zubair ibn Awam. Dia orang yang pandai berniaga, dia pandai untuk memasarkan barangan-barangan, sehingga dia menjadikan perniagaan sebagai mata pencarian utama ketika mana dia di Mekah dan juga ketika mana dia Madinah. Inilah sumber kehidupannya, dia berniaga. Dan dia menega ni sampai jadi kaya. Bukan takat menega biasa-biasa, kaya yang sungguh-sungguh kaya lah. Sehingga kan diriwayatkan orang pekerja dia ada sejumlah lebih kurang 1,000 orang. Syarikat yang ada 1,000 staff ni kira habis besar lah. Mungkin kalau senarai jutawan dia boleh masuk lah dalam senarai. Az-Zubair bin Awam kaya dia, kaya dengan perniagaan. Lepas itu pula dia ada tanah-tanah yang diberikan hasil rampasan perang. Dia pandai mengusahakan tanah tu, yang menyebabkan dia jadi seorang yang cukup hebat pada waktu itu. Orang pernah tanya dia, dalam riwayat daripada Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Zubair bin Awam ni dia kata orang yang sangat mendapat keuntungan yang besar dalam perniagaan. Satu ketika orang tanya dia, macam mana hang boleh hasilkan keuntungan ni? Macam mana menega tak pernah rugi, menega untung. Kata Az-Zubair, kerana aku tidak pernah berlaku curang dalam perniagaan. Aku tak nak tipu, aku tak tak tepi terus. Aku jujur dalam perniagaan
Maka sebab itulah Allah Ta'ala kurniakan pada aku rezeki yang melimpah ruah. Ini kata-kata Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Tapi hebatnya sahabat ni, yang kata sahabat kaya, kita sebut senarai sahabat-sahabat kaya ni ramai. Ramai sahabat-sahabat yang kaya. Tapi sahabat-sahabat yang kaya ni, mereka ada satu lagi sifat. Bukan takat kaya. Satu lagi sifat, pemurah mereka luar biasa. Pemurah mereka ni luar biasa. Dia pernah, Zubair pernah direkodkan, dia beri derma lah kita kata, kepada isteri Nabi waktu tu Nabi dah wafat, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu hari dia bagi 180,000 dirham. Keuntungan dia dapat, orang kata ni untung banyak ni, pergi bagi sedekah. Macam tu ya. Betapa dia panggil pemurah yang ada pada sahabat. Ini luar biasa lah. Sahabat ni yang kaya, kita sebutlah senarai orang kaya ramai sahabat. Sahabat-sahabat ni Abu Bakarnya, Abdul Rahmannya, tapi semua ada satu sifat yang sama, iaitu mereka sangat-sangat pemurah. Mereka jadikan segala sumber pendapatan mereka sebagai jambatan untuk mereka melipat gandakan dan menghasilkan pahala yang melimpah ruah, yang itulah bekalan yang mereka bawa ke akhirat kelak. Zubair ibn Awwam nanti sampai di hujung dia akan sebut, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta peninggalan yang cukup banyak kepada keluarganya, beratus juta kalau kita tukar dengan nilai hari ini dari sudut ni kan. Tapi hebat tadi, dia ada sifat pemurah, dia ada sifat jujur, dia ada sifat semua daripada walaupun dia seorang yang sangat kaya. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, Zubair, kalau kita buka dalam ilmu hadis, kita buka dalam kitab hadis, kita tak jumpa banyak riwayatnya. Walaupun ada, tapi tak banyak. Sebab sahabat-sahabat mereka cukup bimbang. Zubair ni dia bimbang dengan hadis yang Nabi, hadis yang begitu mutawatir yang kita selalu dengar, yang Nabi kata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas aku, maka sedialah tempat duduk dalam api neraka. Sahabat ni dia dengar hadis ni takut, dia takut sungguh. Walaupun dia pun kan tak tahu, dia duduk dengar apa yang Nabi cakap, tapi bimbang, takut-takut dia tersilap nukilkan dari Nabi, maka dia sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati. Sebab tu Zubair tak banyak riwayatnya. Di samping dia sibuk dalam bidang lain, dia mungkin orang peniaga, dia mungkin ni, jadi dia tak banyaklah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun dia masuk Islam awal, duduk dengan Nabi, dia tak pernah, boleh disebut dia tak pernah berpisahlah dengan Nabi. Tapi dalam bab ni dia sangat hati-hati supaya dia tak terlibat dalam orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi, orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah sangat. Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata pun. Jadi kena hati-hati jugalah. Hari-hari ini dia mudah sangat. Orang ni mudah sangat. Dia dengar apa dia kata Nabi kata, sedangkan dia tak cek pun. Dan Zubair sangat berhati-hati dalam tajuk tu. Zubair bin Awwam seorang pahlawan yang unggul di kalangan para sahabat. Macam kita sebut tadi, dia memiliki keberanian luar biasa. Dia mempunyai batang tubuh yang kuat dan tegak. Dia mahir dalam seni pertempuran, dan banyaklah yang menjadikan dia pahlawan hebat. Dan dia menyertai hampir semua peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perang yang paling mula, iaitu perang Badar. Perang Badar pun dia sertai. Perang Uhud, dia sertai perang Uhud. Kalau kita baca dalam sejarah lebih detail, waktu perang Uhud, peringkat awal Nabi tugaskan dia untuk mengepalai tentera Islam bagi mengekang serangan daripada Khalid ibn al-Walid. Perang Uhud ni, musyrikin datang dengan sistem yang teratur. Tentera musyrikin datang dengan sistem yang teratur. Kepala mereka adalah Abu Sufyan dan Khalid, pakar strategi. Khalid, Ikrimah dan juga Amr ibn As. Ini orang-orang hebat ni yang akhirnya semua masuk Islam lah. Jadi Nabi waktu tu bila nampak Khalid, Nabi tahu Khalid ni keistimewaan tersendiri. Dia orang yang pandai perang. Dia bukan perang ikut dan, dia perang penuh perancangan dan strategi. Maka Nabi tugaskan Az-Zubair untuk mengekang pasakan. Jadi Zubair adalah kumpulan dia yang ditugaskan, hang kena tengok apa pergerakan Khalid. Kalau Khalid serang kau ni, sekat kau ni. Dan pada pusingan pertama, Az-Zubair berjaya.
Sebab itu dalam perang Uhud, pusingan pertama orang Islam menang. Zubair lah di antara perencananya yang menyekat segala kekangan dan segala asakan-asakan dari Khalid dan para tenteranya. Tapi hasil sedikit daripada kesilapan sejumlah tentera pemanah yang menyebabkan Khalid ambil peluang waktu itu untuk serang dari belakang. Tapi nak cerita kata pusingan awal tu orang Islam menang adalah hasil daripada tindakan Zubair yang berjaya mengekang asakan dari Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dalam perang Uhud ni Nabi SAW sebut kepada sahabat, Nabi kata siapa yang nak ambil pedang, Nabi tawarkan pedang dah. Jadi antara orang yang minta Zubair. Siapa yang nak ambil pedang dia untuk yang menunaikan hak pedang ni, Nabi kata. Siapa yang nak ambil pedang ni dan dia nak menunaikan hak kepada pedang ni. Zubair minta. Abu Bakar minta, tapi Umar minta, Ali minta, Nabi tak bagi. Sehinggalah datang seorang sahabat dan Nabi beri kepadanya, iaitulah Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Nabi beri kepada Abu Dujana. Abu Dujana tanya, apakah hak pada pedang ini? Rasulullah jawab, hak pedang ini ianya digunakan untuk melibas musuh-musuh Allah sehingga ianya patah. Jadi Zubair pun jadi confused lah, jadi heran sikit. Pasal apa aku minta tak bagi ni? Kalau ikut kedudukan Zubair kanan lah. Hubungan dengan Nabi ni rapat. Nabi gelar dia Hawari. Tapi bila nak bagi pedang, bila dia minta, Nabi tak bagi, dia jadi siapa? Nabi tak kenal ke? Jadi bila dapat pedang tu kepada Abu Dujanah, dan Abu Dujanah kata, ya Rasulullah, aku akan menunaikan hak pedang ini. Maka Zubair pun duduk tengok Abu Dujanah bergerak. Abu Dujanah pergi, dia ikut untuk dia tahu pasal apa Nabi bagi kat ni. Rupanya sungguh Abu Dujanah laksanakan apa yang dia sebut di hadapan Nabi. Dia perang secara bersungguh-sungguh sehingga dia banyak membunuh para musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas tu dia baru tahu, ini rahsia yang Nabi beri kepadanya. Kerana Nabi bila pilih sahabat untuk buat satu-satu benda ni, Nabi bukan pilih saja-saja. Nabi pilih kerana Nabi tahu tentang kelebihan seseorang. Silakan.
Tuan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita sambung sikit lagi saja sebelum kita cerita ni pun tak akan habis lah. Zubair ni mungkin kita buat 2 siri juga. Siri akan datang kita sambung dengan kisah Zubair. Dalam perang Khandaq, Zubair ni dia di antara jago lah kalau satu lawan satu ni. Dalam perang Khandaq kita tadi kita sebut perang Khandaq ialah perang yang dipisahkan oleh parit. Makna perang tu berlaku dari jarak jauh. Adalah seorang dua yang boleh untuk menyeberangi, tapi tak berlaku pertempuran secara berkecamuk. Ada seorang tentera musyrikin namanya Naufal bin Abdullah Al-Makhzumi. Jadi orang dari keturunan Bani Makhzum, adik-beradik Abu Jahal. Dia tampil naik kuda dia sampai ke depan, dia kata siapa yang berani main lawan aku. Siapa yang berani main kita lawan satu. Duk perang dari jauh ni tak puas hati. Nabi isyaratkan kepada Zubair untuk sahut cabaran ni. Dan Zubair pergi, oleh kerana dua-dua ni jago dari perang atas kuda ni. Tadi bayangkan perang naik kuda, main pedang. Dua-dua ni jago. Mengelak dan akhirnya Zubair berjaya untuk membunuh Naufal bin Abdullah Al-Makhzumi, terbelah dua. Zubair dia punya pedang tu, dia punya cara ayunan dan tajamnya pedang tu menyebabkan musuh ni terbelah dua. Kemudian orang pakat cakap lah, oh hebatlah pedang ha, orang duk puji Zubair. Nabi kata bukan pedang tu yang hebat, tapi tangan Az-Zubair. Kerana tangan ni kemahiran yang ada pada Az-Zubair, sehingga akan ditakdirkan Allah SWT berikan kemenangan kepada Zubair sampai ke peringkat macam tu. Dalam perang Khaybar, perang tahun ke-7. Perang Khaybar ni orang Islam dengan Yahudi. Sekali lagi dia bertemu satu lawan satu dengan seorang Yahudi nama Yasir. Yahudi itu nama Yasir. Lawan satu. Dia memang Yahudi yang orang kenal dia sebagai jago. Orang semua takut, tapi Zubair berani. Dan dia berjaya untuk membunuh Az-Zubair. Berjaya untuk membunuh Yasir dari kalangan orang-orang Yahudi Khaybar. Ini cerita-cerita tentang ketokohan Zubair bin Awam radhiyallahu an. Dan dalam peristiwa Fathu Makkah, kalau kita baca daripada awal, Nabi tak dedahkan perancangan nak pergi buka kota Mekah. Nabi tak cerita kat siapa. Tapi ada seorang sahabat yang dia dapat maklumat, dia pergi tulis surat. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat, dia hantar kepada orang-orang Mekah. Tujuan dia untuk selamatkan ahli keluarganya. Sedangkan Nabi rahsia. Ini kesalahan dia bocorkan maklumat. Jadi sahabat-sahabat waktu tu bila dapat tahu, sahabat-sahabat kira, tapi sebelum dibocorkan, bila Jibril bagi tahu kepada Nabi tentang apa yang dibuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah, Nabi arahkan Sayyidina Ali dengan Az-Zubair pilihan. Hatib ni dia tulis surat, dia hantar dekat seorang perempuan. Surat tu cerita kata jaga-jaga, hati-hati Nabi dengan orang Islam nak pergi Madinah, nak pergi Mekah ni. Tujuan surat tu dia nak bagi adik-beradik dia yang duduk di Mekah bersedialah, pergilah duduk tang mana-mana, jangan duduk tunggu lagi masalah. Tapi tujuan tu salah, sebab Nabi tak bagi dedahkan perancangan, bahkan Nabi sendiri rahsia. Jadi salah. Dia kirim dekat seorang perempuan, Nabi arahkan Zubair dengan Ali pergi cari surat tu dan jumpa dekat seorang perempuan yang dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Dia jumpa, bila dedah orang kata Khatib yang tulis, sahabat pakat marah. Sampai Sayyidina Umar kata, biar aku penggal tengkuk dia, dia sudah jadi munafik. Tapi Nabi tenangkan. Nabi kata dah, dia tak salah. Mungkin kita tanya dia dulu. Bahkan Khatib ni ahli Badar. Jadi dia pun minta ampun apa semua. Cerita dia selesai tentu. Bila Nabi bertolak dengan 10,000 orang pergi ke Mekah untuk bebaskan kota Mekah, Zubair salah seorang daripada ketua yang dilantik untuk mengeplai kumpulan tentera Islam. Nabi masuk Mekah ni dari semua sudut, dari semua penjuru. Waktu tu Mekah ada 3 pintu masuk utama dan ada beberapa lorong-lorong lain. Setiap pintu masuk Nabi lantik, Nabi bentuk kumpulan dan ada ketuanya. Salah seorang yang jadi ketua adalah Zubair bin Awam. Dia masuk dari arah Al-Hujun. Kalau tuan-tuan pergi Mekah hari ini, dari arah perkuburan Ma'lah tu, itu nama Hujun. Kawasan tu kawasan yang dimasuki oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, masuk dengan pasukannya tanpa ada sebarang tentangan, dan akhirnya Mekah berjaya dibebaskan.
Mekah berjaya dibebaskan, kembalilah kepada kekuasaan orang-orang Islam. Kemudian lepas itu ada perang Hunain, Zubair turut serta. Ada perang Tabuk, Zubair turut serta. Maknanya hampir semua perang-perang besar dengan Nabi ini dia ikut serta. Dia ikut serta. Dan kebanyakan perang dia akan jadi orang penting. Dia akan jadi orang penting, sama ada pemegang bendera ataupun ketua kepada kumpulan kecil dan sebagainya. Tapi yang pasti Nabi letakkan dia di posisi yang betul, iaitulah dia seorang pahlawan. Keberaniannya digunakan untuk mempertahankan Islam dan juga untuk mempertahankan Islam di medan perang. Inilah jasa Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Dalam kita baca kisah dia secara ringkas pada malam ini. Selepas ini insya-Allah dalam siri yang akan datang kita cuba sambung kisah Az-Zubair di zaman Abu Bakar, apa fungsi dia, apa yang dia terlibat. Kemudian zaman Umar, dia terlibat dalam zaman Umar sebagai salah seorang penting ahli majlis syura. Kemudian zaman Uthman, dia juga diberikan tanggungjawab, walaupun Zubair terkenal sebagai orang yang tak mau jawatan. Umar pernah nak lantik dia jadi gubernur di Mesir, dia tolak. Dia tak mau. Jawatan-jawatan ni kalau boleh dia nak elak. Tapi dia jadi orang penting lah dalam memberikan nasihat dan pandangan kepada para khulafaur rasyidin. Sehinggalah zaman Ali, zaman Uthman, selepas zaman Uthman, bila berlaku kekacauan, bila berlaku fitnah, dan akhirnya Zubair gugur syahid dalam pertembungan, dalam satu peristiwa yang dipanggil sebagai Perang Jamal. Perang Jamal, perang yang dicetuskan oleh kelompok Khawarij dan sebagainya. Akhirnya dia terkorban syahid. Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Insya-Allah cerita-cerita tambahan tu kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Sekadar itu saja untuk malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.